Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pelajar-pelajar. Okey, baiklah, hari ini saya, Cikgu Khadijah, akan menerangkan mengenai subtopik kita yang seterusnya, iaitu haba pendam tentu. Untuk haba pendam tentu ini, kita akan ada 4 bahagian yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, pertama kita akan lihat haba pendam. Yang kedua, kita akan lihat pula pada haba pendam tentu. Yang ketiga, aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian, dan yang terakhir adalah kita akan lihat penyelesaian masalah yang melibatkan haba pendam. Okay, kita masuk pada konsep haba pendam. Definisi haba pendam adalah jumlah haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan fasa. Okey, anda mesti semua tertanya kan, okey, apa perubahan fasa ni, merujuk pada apa? Okey, perubahan fasa ni kita merujuk kepada jirim. Okey, sebelum tu kita tengok dulu keadaan jirim. Okey, jirim ni diwujud dalam 3 keadaan, iaitu dalam bentuk pepejal, bentuk cecair dan juga gas. Okey, setiap jirim ini dia mempunyai perbezaan dari segi susunan molekul, pergerakan molekul dan ikatan antara molekul. Untuk pepejal, kita boleh lihat susunan molekul dia adalah rapat-rapat, dan pergerakan molekul dia bergetar dekat kedudukan dia sendiri. Setiap zarah ni dia akan bergetar dekat kedudukan dia sendiri. Dan ikatan antara molekul bagi pepejal adalah lebih kuat berbanding ikatan molekul cecair. Okey, yang kedua kita tengok cecair pula, dia punya susunan molekul. Okey, dia tak rapat dah, dia macam ada ruang-ruang untuk dia bergerak sedikit. Okey, lepas tu pergerakan molekul dia, cecair ni dia bebas bergerak dan dia boleh juga berlanggar antara satu sama lain. Ikatan antara molekul dia kuat tapi tak sekuat pepejal. Yang ketiga kita tengok gas pula. Gas dia dah mula jarak antara satu sama lain dia tu dah mula besar. Dia dah tak macam cecair tadi. Jarak kedudukan dia dah dengan berlanggar. Kita tengok pergerakan molekul dia kata bebas bergerak secara rawak. Pergerakan molekul dia. Dan ikatan antara molekul dia pula adalah yang paling lemah antara ketiga-tiga ni. Seterusnya kita lihat pula kepada perubahan fasa jirim. Kita tengok dahulu. Yang ni adalah pepejal, kita nak pergi ke cecair. Kita akan melalui proses peleburan. Bagi cecair pula kita nak pergi dia jadi pepejal, akan mengalami proses pembekuan. Macam ni contoh dia bagi ais. Cube ais, nak pergi cecair, dia leburkan ais, jadilah air. Daripada air kita nak nak jadikan dia ais, kita bekukan dia. Ni pula cecair, kita nak pergi kepada gas. Cecair kita nak pergi pada gas, kita akan didihkan dia. Daripada gas pula kita nak dapatkan cecair, kita akan melalui proses kondensasi. Jadi kita akan masuk pula kepada konsep haba pendam tentu. Ini adalah definisi bagi haba pendam tentu. Iaitu haba pendam tentu, simbol L bagi suatu bahan ialah kuantiti haba, Q, yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilo bahan pada suhu tetap. Yang sebelum tadi haba pendam, dia tak merujuk kepada jisim bahan tu lah, tapi yang ini untuk haba pendam tentu dia merujuk pada 1 kilo, dia tambah 1 kilogram bahan pada suhu tetap. Daripada definisi tu kita boleh jadikan dia sebagai formula. Ini formula dia L. Ini adalah L ni adalah haba pendam tentu, bersamaan dengan Q bagi M. Di mana suatu objek berjisim M dia akan menyerap kuantiti haba Q semasa perubahan fasa. Awak juga kena ingat iaitu unit SI bagi haba pendam tentu adalah joule kilogram negatif 1. Haba pendam tentu dia terbahagi kepada 2, iaitu haba pendam tentu pelakuran LF, dan juga haba pendam tentu penguapan
LV. Okay, kita wakilkan dia sebagai LV. Kita tengok dulu definisi bagi haba pendam tentu pelakuran. Okay, kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan itu pada suhu tetap. Okay, ini lebih kepada pada pepejal nak kepada cecair, dan juga pada cecair nak balik semula kepada pepejal. Okay, untuk pengawapan, haba pendam tentu pengawapan LV, okay, definisi dia adalah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan itu pada suhu tetap. Okey, kita lihat dia punya definisi ni, dia merujuk kepada daripada cecair nak pergi kepada gas, dan juga daripada gas nak pergi balik pada cecair. Untuk kita lebih faham mengenai haba pendam tentu ini, kita lihat dulu lengkung pemanasan ni. Okey, lengkung pemanasan adalah proses di mana pepejal akan bertukar menjadi gas. Kita lihat dahulu P hingga Q. Okey, kita lihat dulu lengkung ni. Okey, start daripada P ni adalah suhu awal. Okey, kita lihat graf ni adalah suhu melawan masa. Dan okey, masa ni start daripada P adalah dia dalam bentuk keadaan pepejal. Okey, sehingga Q. Okey, P sehingga Q sampailah takat lebur. Okey, takat lebur tu adalah 0 darjah Celsius. Sampai Q ni, PQ masih dalam keadaan pepejal lah. Okey, kita lihat dia punya penerangan ni. Okey, pepejal dipanaskan sehingga takat lebur. Okey, sewaktu P hingga Q ni, okey, haba dia diserap. Okey, so bila haba diserap, suhu dia akan bertambah. Okey, apabila suhu tu bertambah, jadinya tenaga kinetik molekul pun akan bertambah juga. Haba ni diserap, okey, disebabkan oleh pepejal ni dia menyerap haba dari luar. Okey, disebabkan suhu tu meningkat. Okey, bila suhu pun meningkat, jadi tenaga kinetik molekul pun akan meningkat juga. Okey, pada masa tu molekul dekat pepejal ni dia akan bergetar. Okey, bergetar dengan lebih laju. Okey, setelah itu kita lihat pula Q hingga R. Okey, Q hingga R ni, kita lihat dia tulis pepejal dan cecair. Okey, inilah masa dia perubahan fasa itu. Okey, pepejal dan cecair. Kita tengok okey apa yang berlaku. Q hingga R ni dia mengalami peleburan. Okey, di mana pepejal mula nak bertukar menjadi cecair. Okey, semasa PQ tadi, PQ tu masih pepejal. Jadi QR ni dia mula untuk nak berubah menjadi cecair. Dekat Q ni lah pepejal ni akan mula melebur. Okey, dia akan mula mencair. Okey, Q sampai R ni, okey, masa dia untuk nak mencair tu. Okey, daripada pepejal dia ambil masa untuk bertukar menjadi cair. Okey, sampailah dekat R. R ni adalah apabila semua pepejal sudah melebur. Okey, kalau kita lihat, okey, masa Q hingga R ni suhu tetap. Okey, masa tu bertambah tapi suhu dia masih tetap. Okey, jadinya masa Q dan R ni haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Okey, ni macam ni pepejal tadi. Okey, susunan atom dia semua rapat-rapat. So bila kita kenakan haba, okey, kita letak haba, okey, so ikatan dia ni dah lemah. So dia akan jadi ikatan dia dah mula dah ada ruang sikit lah. Okey, dah ada ruang sikit untuk dia bergerak. Okey, dia dah ada ruang sikit, dia akan jadi macam ni. So kat sini dia dah boleh mula bergerak. So pada fasa ni tenaga kinetik molekul tak bertambah. Okey, dan suhu adalah malar. Okey, setelah itu kita lihat pula R kepada S. Okey, start pada R ni dia dah menjadi cecair. Okey,
R sampai S ni dah menjadi cecair. Okey, cecair dipanaskan sehingga takat didih. Okey, pada masa ni sama juga macam PQ tadi. Okey, haba diserap, suhu bertambah dan tenaga kinetik molekul pun bertambah. Okey, sampai S ni adalah merupakan takat didih 100 darjah Celsius. Okey, sampai S. Untuk fasa S hingga T, okey, ditulis sini cecair dan gas. Okey, sinilah perubahan fasa di mana mengalami proses pendidihan. Okey, daripada cecair nak menjadi gas. Okey, dekat S, okey, cecair dah mula mendidih. Okey, S hingga T, okey, cecair sedang mendidih. Okey, dan T ni, okey, semua cecair sudah pun mendidih. Okey, dia dah jadi gas lah. Okey, penjelasan dia, okey, pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Okey, untuk peleburan tadi, kita tengok dia kata haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan molekul. Yang ni dia tulis untuk melemahkan ikatan molekul. Yang ni kita nak untuk memutuskan ikatan molekul. Okey, ni tadi daripada pepejal nak boleh cair, so dia lemahkan. So ini sekarang ni cecair kepada gas, dia nak putuskan. Sebab apa? Katalah ini molekul air tadi, molekul cecair tadi. Okey, kita nak putuskan. Okey, kita haba pendam tu diserap. So jadinya dia nak putuskan ikatan. Okey, dia nak putuskan ikatan ni. Okey, dia nak putuskan. Okey, jadinya gas tu dah tak ada ikatan antara mereka lagi. Okey, so dia orang so setiap atom tu, okey, dia boleh bergerak dengan bebas. Okey, dia boleh bergerak ke mana-mana yang dia nak. Okey, secara rawak. Okey, sebab itulah ikatan antar molekul tu diputuskan. Lepas tu molekul dipisahkan jauh antara satu sama lain. Okey, sebab dia jadi gas kan, dah mula jadi gas. Okey, okey, molekul tu dah jauh dah tak ada ruang antara mereka lagi. Okey, so dia boleh bergerak ke mana-mana saja yang dia suka. Okey, bergerak secara rawak. Okey, tenaga kinetik molekul tak bertambah. Okey, dan kerana suhu dia adalah malar. Okey, kita pergi pada TU. Okey, TU ni dah jadi gas sepenuhnya lah. Okey, TU ni gas dipanaskan. Okey, haba diserap. Okey, suhu bertambah dan juga kinetik molekul dia bertambah. Okey, fasa QR dan ST ini adalah di mana haba pendam tentu tu ada. Okey, QR ni, okey, ni QR ni adalah haba pendam tentu pelakuran. Iaitu LF. Okey, LF. Okey, yang cecair gas ni ST ni, okey, S hingga T ni dia adalah haba pendam tentu penguapan, iaitu LV. Okey, kita tengok lengkung penyejukan pula. Okey, lengkung penyejukan, okey, dia bermula daripada gas. Okey, hasil akhir dia akan jadi pepejal. Okey, kita tengok dulu lengkung dia start pada P ni. Okey, PQ. Okey, PQ, okey, gas menyejuk sehingga takat didih. Okey, ni P ni adalah suhu awal dia, lebih daripada 100 lah. Okey, jadinya masa PQ ni, gas ni nak pergi ke cecair ni, dia akan bebaskan haba. Okey, apabila haba dibebaskan, so maka suhu akan berkurang. Okey, apabila suhu berkurang dan tenaga kinetik molekul pun akan turut berkurang. Q hingga R ni adalah perubahan fasa. Okey, di mana ia melalui proses kondensasi. Okey, gas nak pergi kepada cecair. Okey, Q ni, okey, kita tengok Q dia akan mula terkondensasi. Okey, gas akan mula terkondensasi. Okey, Q hingga ke R ni, okey, dia sedikit-sedikit dia sedang terkondensasi. Okey, dia proses dia untuk terkondensasi, dia untuk tersejat. Okey, R ni, okey, kita lihat R. Okey, dekat sini, dekat point R ni, dia dah mula, semua gas dah terkondensasi, maknanya dia dah jadi cecair. Okey, so kita tengok dia punya
penerangan dia. Okey, haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. Kita tengok tadi molekul gas dia dah jauh kan, dah jauh. Okey, dia dah bergerak semua. So bila dia nak kita sejukkan dia, kita nak sejukkan dia, so dia kata haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. So dia bentuk semula ikatan. Dia akan jadi rapat sikit lah. Ada ruang-ruang tapi dia dah start mula nak bentuk ikatan tu. Ada ruang sikit. Ni dia daripada gas kita nak jadikan kepada cair. Gas kita nak jadi cair, kita bentukkan semula ikatan tu. So molekul ni dia mula bergerak antara satu sama lain sebab dia dah mula dah mula rapat sikit kan. So tenaga kinetik molekul dia tak berkurang. Tadi sebelum ni untuk lengkung pemanasan dia tak bertambah kan. So ni tenaga kinetik molekul dia tak berkurang. Sebab suhu dia adalah malar. R hingga S. R hingga S. Ni masa dia dah jadi cecair sebab R ni dah start mula jadi cecair kan. So R hingga S ni dia nak cecair mengejuk sehingga takat beku. Masa ni haba dia dibebaskan. Suhu berkurang, so jadinya tenaga kinetik molekul pun berkurang. S hingga T cecair dan pepejal. Dia mengalami proses pembekuan. Cecair hingga pepejal. S ni dia start mula membeku. Dia dah mula membeku. S hingga T cecair sedang membeku. Cecair tu dah mula nak menjadi pepejal. Pada point T ni dia dah mula membeku sepenuhnya. Kita lihat penerangan bagi pembekuan ni. ST ni dia kata haba pendam dibebaskan supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Haba pendam terbebas, so ikatan molekul dikuatkan. So tadi dia dari cecair kan. Ada ruang sikit sini. Ada ruang sini. Ada ruang sikit-sikit kan. So dia haba kita so kita bebaskan haba lagi, so kita akan dapat ikatan. Kita nak kuatkan ikatan tu. So jadinya dia dah mula jadi cecair kan, so dia akan start rapat-rapat semua. Haba pendam. Sebabkan itu molekul dia akan bergetar pada sekitar kedudukan tetap. Sebab dia dah jadi pepejal, dia akan bergetar. Bergetar sini. So tenaga kinetik molekul dia tak akan berkurang disebabkan suhu dia malar. Untuk fasa T hingga U, pepejal dia dah mula mengejuk. Dia dah jadi pepejal T sebabkan T ni dah jadi sepenuhnya pepejal. So haba dibebaskan, suhu berkurang dan tenaga kinetik molekul juga berkurang. Untuk lengkung pengejukan dia terbalik daripada lengkung pemanasan tadi. So untuk fasa QR dan ST ni dia ada haba pendam. So untuk QR dia ada haba pendam tentu penguapan. Untuk QR dia akan mengalami haba pendam tentu penguapan LV. ST pula dia akan mengalami haba pendam tentu pelakuran adalah LF. Balik saja dengan lengkung pemanasan tadi. Untuk lebih senang kita faham haba pendam tentu ni, kita tengok proses perubahan fasa air. Kita tengok ini ais, pejal. So semasa ais melebur, molekul ais dia menyerap haba pendam pelakuran, menyebabkan perubahan fasa ais daripada pepejal pada cecair. Dia dah start melebur semua. Ingat balik yang lengkung tadi, lengkung pemanasan tadi.
Okay, dia dah jadi air dah, dia dah jadi cair. Okay, so kita bagi haba, kita didihkan dia. So molekul air dia akan mengira haba pendam penguapan, okay, menyebabkan perubahan fasa air daripada cecair kepada gas. Jadi gas semua, okay, jadinya lepas tu kita nak sejukkan dia. Okay, kita nak sejukkan dia, kita tutup. Okay, so kita tutup mangkuk ni. Okay, tutup mangkuk ni. Okay, semasa wap air terkondensasi, okay, molekul wap air membebaskan haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa wap air daripada gas kepada cecair. Okay, dia dah mula terkondensasi. Okay, air ni jadi daripada penutup ni dia akan turun balik. Okay, dia pada gas kita dah tutup, daripada gas dia akan terkondensasi untuk menjadi cecair balik. Kita perlu tahu iaitu pengirapan haba pendam semasa peleburan dan penyejatan, okay, boleh digunakan untuk memberi kesan penyejukan. Okay, so haba pendam yang dibebaskan semasa kondensasi pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Okay, so kita pergi pula kepada aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian. Okay, kita lihat aplikasi haba pendam tentu. Yang pertama kita lihat sistem penyejukan dalam peti sejuk. Okay, kita tahu bahawa peti sejuk sebenarnya menggunakan kesan penyejukan daripada penyejatan cecair. Okay, semasa peredaran ejen penyejuk dalam sistem penyejukan, okay, haba diserap daripada bahagian dalam peti sejuk dan kemudian haba dibebaskan ke persekitaran luar. Okay, ini adalah gambar ajar peti sejuk. Okay, di mana? Okay, kita tengok nombor 1 dulu. Okay, pemampat ni adalah pemampat di mana kita mampatkan gas untuk menambah tekanan dan suhunya. So dia akan pergi kepada yang belakang peti sejuk ni. Okey, kat sinilah ada kondenser dia. Okey, dekat nombor 2 ni ada kondenser dia. Okey, kat kondenser ni ejen penyejuk gas tu dia akan bebaskan haba pendam semasa proses kondensasi. Okay, ingat masa proses kondensasi maknanya gas nak pergi kepada cecair. Jadinya haba dibebaskan. Jadinya belakang peti sejuk awak ni sebab tu lah panas, sebab gas tu dia bebaskan haba dia untuk menjadi cecair. Okey. Sampailah kepada nombor 3 ni. Okey, nombor 3 ni ejen penyejuk, okey, dia dah cair, dia akan mengalir melalui injap pengembang. Okey, kita ada injap pengembang kat sini. Okey, injap pengembang ni, okey, dia akan pergi pada nombor 4 ni. Okey, dalam penyejat ni, okey, ejen penyejuk cecair, okey, cecair dah akan sejat dah serap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk ini. Okey, kita lihat haba tu diserap, okey. Untuk untuk dalam ni kira jadi gas balik lah. Okey. Di sinilah berlaku haba pendam tentu penguapan dekat ruang sejuk beku ni. Okey, daripada udara dalam peti ni. Okey, setelah itu kemudian ejen penyejuk yang gas tu pula dia akan mengalir keluar, okey, di turun bawah ni. Okey, daripada penyejat untuk ke pemampat. Okey, pemampat ni dia akan ulang balik daripada proses yang pertama tadi sampailah akhir. Okey, proses ni dia berulang lah. Terusnya aplikasi haba pendam tentu yang kedua iaitu penyejatan peluh. Okey, badan kita akan mengeluarkan peluh bila waktu panas, bila kita buat kerja berat ke, so akan keluar peluh. Jadi peluh tu akan tersejat. Okey, dan haba akan diserap daripada badan. Okey, disebabkan haba pendam tentu penguapan daripada permukaan kulit kita. Okey, seterusnya dia akan membawa kesan penyejukan pada badan. Okey, sebab dia dah tersejat kan, so kita akan rasa sejuk je lepas tu. So kadar penyejatan ini boleh meningkat, okay, dengan adanya aliran udara. Kalau kita duduk dekat tempat berangin, dekat depan kipas ke, okay, lagi mudah peluh tu tersejat, okay. Jadinya lagi cepat kita untuk rasa sejuk. Okay, kita pergi pula pada penyelesaian masalah yang melibatkan haba pendam. Okey, soalan 1. Okay. Rajah 1 menunjukkan sebuah pemanas rendam berkuasa 500 watt digunakan untuk meleburkan ais di dalam sebuah bekas. Okey, dalam masa 150 saat, okey, bacaan neraca elektronik dia berkurang sebanyak 0.225 kg. A. Berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh pemanasan itu? Dan B. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran ais, LF. Kita tengok soalan, kita tengok A dahulu. Okay, berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh
pemanasan itu. Pertama sekali kita andaikan bahawa ais ni kita kita leburkan untuk menjadi cair. Haba tu kita dapat daripada pemanas rendam saja. Bukan pada haba luar kita anggap dia daripada pemanas rendam saja. Lepas tu bila ais dah cair, dia akan mula turun ke sinki. Katakanlah bacaan neraca ni mula-mula katalah 500 gram. Mula-mula dia 500 gram. Jadi selepas itu kita tengok bacaan neraca elektronik ni dia berkurang sebanyak 0.225 kg. Setelah cecair tadi kita lalukan dia dekat sinki. Neraca elektronik ni dia akan paparkan bacaan baru. So jadinya kita dapati bacaan neraca tu dia berkurang sebanyak 0.225 kg. Jadi kita boleh anggap bahawa disim ais yang melebur tu, yang telah jadi cair dalam sinki tu adalah sama dengan pengurangan daripada neraca elektronik tu, iaitu 0.225 kg. Kita beralih pada B. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran ais LF. Pertama sekali kita akan keluarkan dulu maklumat dia lah. P adalah sama dengan 500 watt. Lepas tu dalam masa 150 saat. T adalah 150 saat. Dan disim adalah sebanyak 0.225 kilogram. Daripada maklumat yang kita keluarkan ini, kita ingat balik formula yang berkait sebelum ni. Jadi ada satu formula, ada satu formula yang boleh kita gunakan, iaitu PT sama dengan MLF. Kita gunakan formula ini, PT sama dengan MLF. Jadi soalan minta hitungkan haba pendam tentu pelakuran ais LF. Dia nak LF kan, so jadinya kita bawa sini. LF sama dengan PT bahagi M. Jadi kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai dia. 500 watt juga bersamaan dengan 500 joule S negatif 1. Kita kalikan dia dengan 150 saat dan kita bahagikan dia dengan 0.225 kg. Jadinya LF yang kita akan dapat adalah 3.33 kali dengan 10 kuasa 5. Untuk unit hati-hati. Unit adalah penting. So kat sini S1 kali S, kita boleh potong S. Yang tinggal hanyalah joule, kilogram, negatif 1. Itu saja jawapan dia. Kita lihat soalan yang kedua. Berapakah kuantiti haba yang perlu dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik pada 0.9 kilo air pada suhu 45 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 degree Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam perkiraan anda. Dia bagi nilai muatan haba tentu air dan juga haba pendam tentu penguapan air. Untuk menjawab soalan ini, kita kena buat andaian lah. Pertama sekali andaian kita perlu anggap bahawa semua haba yang dibekalkan oleh pemanas telah diserap oleh air sepenuhnya. Dan tiada haba yang keluar persekitaran semasa pemanasan air dan juga perubahan fasa air. So memang completely air itu yang menyerap haba sepenuhnya.
Kita lihat mula daripada kosong pada 0.9 kilo air. Suhu iaitu 45 darjah Celsius. Ini suhu 45 darjah Celsius. Kita nak ubah air tu untuk menjadi steam. Suhu 100 degree Celsius ni, dia dah jadi steam. Dia punya GC masih sama, iaitu 0.9 kg steam. Untuk air ni nak jadi steam, dari 45 darjah Celsius hingga ke 100 darjah Celsius steam, kita perlu panaskan air ni. Kita perlu panaskan air ni hingga mencapai 100 degree Celsius terlebih dahulu, bukan? Kita kena capai dia sehingga takat didih, sebab takat didih cecair adalah 100 degree Celsius. Jadinya masih GSM yang sama, tapi dalam fasa yang sama lagi lah. Daripada 0.9 kg air 45 darjah Celsius, kita akan pergi dulu pada 0.9 kg air 100 darjah Celsius. Daripada air ni kita nak jadi steam ni, kita perlukan haba untuk kita tingkatkan suhu dia daripada 45 darjah Celsius kepada 100 darjah Celsius. Jadi sini adalah Q1 lah. Dekat sini pula yang kedua, kita daripada air kita nak jadikan dia pada steam pula. Kita perlukan haba juga. Jadi kita wakilkan dia sebagai Q2. Kita lihat pada Q1 terlebih dahulu. Q1 GC masih sama. Fasa dia masih sama, air dan air, tetapi kita nak tingkatkan suhu dia. Jadinya di sini ada perubahan suhu. Rumus yang berkaitan dengan perubahan suhu adalah sama dengan MC delta theta. Jadinya dekat sini kita tulis siap-siap. Q1 sama dengan MC delta theta. Sebab perubahan suhu dia iaitu sebanyak 55 darjah Celsius. Kita dah dapatkan untuk Q1, rumus yang berkaitan. Kita lihat pada Q2. Kita lihat pada Q2. GC masih sama. Suhu sama, suhu tetap, tetapi yang berubahnya adalah air untuk menjadi steam. Antara air menjadi steam. Jadi ini adalah melibatkan haba pendam tentu. Kita ingat balik haba pendam tentu tadi. Haba pendam tentu penguapan LV, kan? Jadinya di sini kita boleh nyatakan bahawa rumus yang terlibat adalah untuk Q2 adalah Q sama dengan ML. Soalan minta berapakah kuantiti haba yang diperlukan. Jadinya kita ada dua tadi, kita ada Q1 dan juga Q2. Soalan minta berapa Q yang diperlukan. Jadinya di sini kita boleh katakan bahawa Q yang terlibat adalah Q1 tambah Q2. Jadi ini adalah jumlah haba yang diperlukan. Kita tulis kat sini Q1 tadi adalah MC delta theta. Kita tambah Q sama dengan ML. Q2 adalah QML. Jadi kita masukkan nilai saja dekat sini. Untuk Q1 dah masukkan nilai, awak akan dapat 207.9. Unit dia. Kita tengok potong dulu. kilogram kita boleh potong. C kita boleh potong. Jadi yang tinggal adalah C. Lepas tu kita tambah dengan Q2. Sini boleh potong juga. Yang tinggal adalah nanti awak kira, awak akan dapat 2.034 darab 10 / 6 Joule.
Okey, hasil tambah Q1 dan Q2 akan dapat 2 juta. Okey, 2034 207.9. Okey, unit jangan lupa iaitu joule. Okey, inilah jawapan akhir dia. Okey, itu sahaja daripada saya untuk haba pendam tentu. Terima kasih.